Seterusnya para imam, para bilal, para pimpinan, para ustaz, ahli jawatan kuasa surau Gelugur ni, dan para hadirin muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini sekali lagi diizinkan kepada kita untuk duduk dalam suatu majlis tazkirah ataupun ceramah agama yang akan disusuli dengan ibadah berbuka puasa insya-Allah. Sekarang kita telah pun masuk sesi yang ketiga daripada Ramadan. Yang mana Ramadan ini ada 3 sesi. 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, 10 hari yang terakhir. Yang Nabi SAW sifatkan dalam hadis beliau yang begitu masyhur tentang Ramadan ini, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar atau kama qala. Ramadan ini ada 3 juzuk, 3 bahagian. Bahagian yang pertama 1 sampai 10 iaitu rahmat. Bahagian yang kedua 11 sampai 20 iaitu maghfirah, dan yang terakhirnya 21 ke atas pelepasan daripada api neraka, kemerdekaan daripada api neraka. Kita berapa hari dah puasa ni? Iman 20 hari. 20 hari dah puasa. Malam ni 21 kan? 3 perkara Nabi sebut. Yang pertamanya rahmat, yang keduanya maghfirah, yang ketiganya aitqun, merdeka. Apa benda ni? Ketiga-tiga ni mudah-mudahan kita koreksi maksud ketiga-tiga ni. Baik. Nabi kata awaluhu rahmah. Rahmah ni daripada 3 huruf asalnya. Ra, ha, mim. Daripada ra dan ha dan mim, 3 huruf. Daripada ni keluar perkataan ar-rahim. Ar-rahim maknanya kasih sayang. Rahmah maknanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Awal Ramadan orang tu dapat kasih sayang Allah. Semua orang tak, orang yang tertentu sahaja. Daripada 7 bilion penduduk dunia sekarang yang masih hidup nyawa, lebih kurang 1,5 bilion beragama Islam. Nampak? Sekarang kita ada lebih kurang 7 bilion penduduk dunia. Tapi yang Islam 1,5 bilion. Bermakna 5,5 bilion lagi kafir lah. Ada Sikh, ada Hindu, ada Bengali, ada Majusi, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Hadari, macam-macam. Yang beriman satu saja yang Tuhan terima, inna dina indallahil Islam. Hanya saja agama yang Tuhan terima Islam. Nampak? Walaupun dalam ayat ini tak kata makbulun indallah, tapi indallah itu maksudnya makbulun atau mardah. Yang diterima atau yang diredai, disukai oleh Allah hanyalah satu, al-Islam. Dalam ramai-ramai 1.5 bilion umat Islam, berapa ribu, berapa juta hak dok puasa. Dok puasa memang tak ada lah. Rahmat pada Ramadan kan ini kait dengan cerita puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diperdukan ke atas kamu siam, puasa. Nampak? Jadi hal tak puasa tak masuk dalam hadis ni. Yang puasa saja dapat janjian rahmat 10 hari pertama Ramadan. Atau puasa tak tahu ramai mana. Puasa dah semayang, ramai. Puasa dah semayang, macam-macam hal. Dan dia tengok semayang 5 waktu, tapi puasa. 5 waktu dah puasa. Dah sah dah, jimat? Sah dah? Sah lah, dah dia panggil mantap jimat. Nampak tak anda ni? Tu kan? Sah, tapi tak boleh pahala.
Nampak? Dia ada 4 jenis. Yang pertama sah dan diterima. Yang kedua sah tak terima. Yang tiga tak sah tak terima. Yang keempat tak sah terima. Boleh. Yang pertama sah dan Tuhan terima bila kita mendirikan hak-hak ibadah itu sendiri. Man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara fi riwayati. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, nampak? Iaitu orang menunaikan hak Ramadan. Kalau puasa, menunaikan hak puasa. Kalau dia bersolat di mana yang dianjurkan oleh syarak. Ni nampak? Maka dia pun buat ikhlas lillahi rabbil alamin, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa dia daripada pagi sampai ke petang, lapar dan dahaga, ada balasan pahala. Kerana sah dan diterima oleh Allah. Yang kedua, tidak sah dan tidak diterima. Kerana orang yang tak puasa ataupun puasa melakukan perkara yang menyebabkan rosak puasanya. Kos pelah bahan nasi, jangan terima gua ni lagi dah. Yang ketiga, orang yang puasanya sah tetapi tidak diterima oleh Allah. Sah tapi Tuhan tak terima. Umpamanya dia puasa bukan kerana Allah, tapi kerana makhluk. Yang tidak menjuruskan kepada ikhlas sedikit pun. Seperti mana puasa kerana malu korang. Bukan lillahi rabbil alamin. Sekali tak puasa, dia duduk sini keteng, dia balik kerana tu dia puasa. Kata gua ni untuk besang aku puasa hari ni. Rupanya malu ke besang dia. 4 malam duduk, 4 malam lah puasa. Balik keteng ni pukul 11 buku dah. Faham? Tu puasa selama di Terengganu tu tidak lillahi rabbil alamin. Sah kerana dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Kerana maksud puasa, nampak? Iaitu al-imsa anil muftir an tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Iaitu tahan diri daripada perkara yang membatalkan daripada terbit fajar sampai ke gelang matahari. Maka kalau jimat lah dari pagi sampai petang, tak makan tak minum, sah lah puasa. Semalam niat dah, tapi Tuhan tak terima kerana jimat puasa malu ke terbesar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tiadalah manusia itu diperintah, disuruh oleh Allah SWT dalam beragama ni, hendaklah beribadah dalam keadaan mukhlis. Mukhlis maknanya melepaskan daripada tujuan-tujuan yang tidak sepatutnya. Dialah sebagaimana yang kita sebut dalam doa iftitah kita, inna salati, sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki, dan ibadah aku termasuk siam puasa, wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati lillah, jangan kerana lain, jangan lil fulus, lil dunia, lil idris dan seumpamanya. Apa suka? Mudah takak. Macam kakak putih. Biarlah lillahi rabbil alamin, kerana Allah. Jadi kalau kerana lain, walaupun comel lagu mana, Tuhan tak terima. Tadi kau comel puasa dia, semayang dia comel, bacaan berlagu macam Syekh Basik ngaji. Rokok lama 15 minit, sujud sejam setengah dah 5. Lillahi rabbil alamin. Tidak jawab. Yang terakhir, tidak sah tapi Tuhan terima. Orang yang puasa menurut jumhur ulama, dia tak berniat pada waktu malam. Dia ingat dia niat dah. Maksudnya tidak sah, Tuhan terima. Dia ingat dia niat, dia puasa kerana Allah dalam keadaan letih dan dahaga. Menurut fiqahnya, syariatnya tak sah. Lan yubayyiti siyam, kalau siyam malam, barang siapa yang tidak mempermalamkan niatnya, tiada puasa baginya. Dia tak ingat sungguh. Esokkan dia ingat ke dia puasa sungguh. Dia ingat ke dia niat dah. Kerana Allah ada pahala di akhirat nanti. Yang lebih mudah kita nampak perempuan yang haid,
Dia puasa lillahi rabbil alamin daripada pagi sampai petang. Bila dekat nak berbuka puasa, maka keluar haid. Batal tak puasa jimat? Batal puasa. Batal puasa. Bila batal tak sah lah ibadah puasa dia. Tapi Tuhan terima. Tak sah Tuhan terima. Bila Tuhan terima, ada pahala akhirat nanti. Nampak? Bila Tuhan tak terima, tak sah nak minta. Jadi kita nak supaya kita ini menjadi pertama orang yang kita melakukan ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan 10 hari yang pertama itu kita mendapat rahmat daripada Allah. Kerana dengan sebab rahmatlah Allah Taala beri rahmat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Siapa dia Allah? Allah yang bersifat dengan rahmat. Rahmat ni asalnya rahimin. Dibuat atas wazan fa'lan. Jadi Rahman, mana yang sangat-sangat murah kepada hamba-Nya, sehingga tidak minta pun beri juga. Tetapi Allah Ta'ala juga bersifat dengan Ar-Rahimi, yang memberi kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya yang beriman. Jadi kita harapkan rahmat Allah, kerana rahmat Allah itu tidaklah datang kepada semua orang. Adapun nikmat Allah datang dengan tidak kunjung padam. Nikmat Allah, rezeki Allah, kemudahan, kesenangan, kelapangan hak tuannya. Rahmat belum tentu dapat. Nikmat lah, nikmat ni nasi, nikmat tak? Nikmat ni benda yang disukai, yang diterima oleh manusia. Nampak? Itu nikmat. Benda yang boleh memberi manfaat kepada manusia dari segi jasmaninya, seperti duit, satu nikmat. Nampak? Dapat isteri, suami, anak, rumah tangga, ada kenderaan, nikmat belaka. Tu dah raya tu. Tu panjang lautan dia. Betul tak? Sami dalu kenyang tu. 3 lain atas dahi. Berak tak basuh. Dan MIC. Lawan Allah, sembah tak pekang, sembah lembu. Nikmat lambok-lambok. Bukan rahmat tak tahu. Kami sayang Allah. Mana boleh? Kalau Tuhan kasih dia, takkan sembah lembu. Nampak lagi? Tu kita nak terang hal rahmat. Limkayyi'am al-fadil. Masa dari nak selek, sembah tak mekong. Kalau mampu gitu dalam keadaan tak balik kepada Islam, kekal patak neraka tu. Wajib kita kena yakin gitu. Pasal kita orang beriman, dia tak ada kompromi dalam bab surga neraka. Dan dia kata, tak apalah kita majmuk sama-sama masuk surga lah. Nampak? Tak boleh gitu. Tak boleh. Negara boleh nak buat gitu. Muamalat apa semua. Surga neraka, sorry. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir, Yahudi dan Nasara atau musyrik, penyembah berhala, MIC, MCA, atau apa-apa tolak hudud, yang kata Quran ni tak guna dah sekarang ni, yang kata dari jalan hukum hudud kerana tak sesuai dengan zaman moden. Ni golongan-golongan ni fi nari jahannam, kekal di dalam api neraka, khalidina fiha, dulu kini selamanya. Begitu bukan politik. Terjemah ayat Quran, tafsir tak lagi. Dia kena gitu. Dia ada politik ni projek. Itu kan parti. Dulu kabur. Hari ni dia tahu politik dia. Tak. Dulu kabur ayat. Bila kena tak balik politik itu kata. Itu rahmat Allah. Maka rahmat Allah Ta'ala ini dalam dunia ini hanya orang yang Tuhan kasih dia beri. Akhirat semua orang beriman dia beri. Sebab tu yang paling penting kita sahihkan akidah kita. Biar tu akidah. Bila akidah tu, amalan kurang boleh tahan kira. Tapi kalau amalan banyak, akidah tak betul, nak buat apa? Macam padri, mana kuat beramal dengan kita? Mana padri? Tak ada pergi disko padri. Jongek-jongek motor tak jam. Duduk dalam kereta sama. Duduk menyembah. Buat ibadat. Tetapi walaupun begitu, pegangan salah. Nampak? I'tiqaduhum mukhalifun lil waqi'.
akidah mereka, pegangan mereka menyalahi dengan yang sebenarnya, maka Tuhan tak terima. Hindu 40 hari puasa tak akan tak ingat. Kita 30 hari buka petang lah. Dia tak buka. Blackpink. Jadi macam kira orang 10 kan, nak naik martabak, nak cari martabak tinggi. Hindu ada puasa. Tuhan terima? Tak terima. Lepas tu biasa lah akidah. Yang pertama sekali ayat tentang iman. Nampak? Awalu ma yuzalu minas suwar, awal-awal yang diturunkan daripada ayat-ayat Quran, nampak? Iaitu minal iman, ma zukira fihi iman, perkara yang sebut tentang iman. Wan nar wal jannah, neraka dan surga. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, awak tanya ayat mana yang mula-mula turun? Dia kata ayat mula-mula turun beriman dah cerita surga neraka. Tak ada lagi halal haram hudud apa, tak ada lagi. Semayang puasa tak ada lagi. Beriman dulu. Nampak? Kemudian baru turunlah. Hak ni haram, hak ni boleh, hak ni haram, hak ni boleh, hak ni wajib. Imam ada dah. Bila turun ayat, maka bila imam telah ada, kata haram selalu. Nampak? Batulah kata mereka, kata para sahabat, lau anna awwala ma yunzalu minas suwar wala tashrabul khamra la qalu la nada'il khamra abada atau kama qala. Sebab itulah kalau turun ayat yang pertama kepada orang Arab jahiliah ni, wahai orang-orang Arab, jangan minum arak. Kalau turun ayat tu pertama, nescaya orang Arab akan jawab, kami tidak akan tinggalkan arak selama-lamanya. Batu turun beriman tu ayat imam. Masuk imam lah, saya nak bakar, saya nak umur apa semua. Baru haramkan arak. Bila imam ada dalam hati, iman itu sahih, maka mari larangan, berhenti selalu. Sebab tu bila diturunkan ayat tentang haramnya arak, maka berlari-lari para sahabat balik rumah, dituang tong-tong arak, katok pecah belaka. Belum tu boleh minum lagi, cuma tak boleh minum dalam surat. Nampak? Tak boleh minum bila nak semayang. Wala taqrabus salat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu minum arak. Jangan kamu semayang dalam keadaan kamu baru lepas minum arak, sampailah kamu dapat faham apa bacaan yang kamu sebut dalam semayang. Masa tu tak haram diri. Haram nak minum masa nak turun surah, jangan minum. Kerana ngarut ngabang. Tu imam yang kali. Kemudian baru turun sesungguhnya arak ini haram secara mutlak. Berlari-lari balik sahabat. Pecah tong-tong arak. Sampai penuh di jalan-jalan raya. Tapi kita Islam hadari Malaysia yang dibangga-banggakan. 1400 tahun dah Allah Ta'ala haramkan arak. Masih lagi mempertahankan kilang-kilang arak di Kuala Lumpur, di Petaling Jaya, di Shah Alam. Nampak? Bak-bak berjala kilang arak. Pasal apa? Pasal memberi keuntungan kepada kita. Ini orang yang takut dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada kasih sayang. 1400 tahun telah diharamkan judi. Kita masih lagi membiarkan kelab-kelab judi, kasino bermaharaja-raja menipu umat manusia di muka bumi Malaysia ni. Siapa bangunan tempat yang paling mulia sekali? Getih Highland. Orang lain dah lah ke? Pergi Kuala Lumpur enggak di kanan. Siapa karau? Atas langit tu. Tinggi sekali. Hal lain segala menara masjid. Dah lah ke? Tu tak faham kita. Dia nak uji kita tak perasan. Dia tinggi sekali benda tu. Rijsun min amali syaitan, iaitulah syaitan paling tinggi duduk dalam Malaysia. Di mana? Genting Highland. Genting Highland judi syaitan lah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu reti bahasa, sesungguhnya arak judi berhala tenung nasib itu adalah kotor, keji daripada kerja-kerja syaitan. Kasino bukan orang betul fardu ain, tempat judi. Bukan orang belajar tajwid situ ada. Tempat orang berjudi, tempat orang taruh, cari harta secara haram. Dibenarkan, diperbesarkan. Dengan security guard pula ada, akaun ada, pelayan apa semua. Tak pernah ditutup siang dan malam. Tak pernah kena rata, tak pernah kena tutup api pun.
Kita guru nak mengajar ceramah tutup api. Ini negeri yang sangat sesat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membenarkan judi ini beroperasi adalah penolong-penolong syaitan. Betul tak? Maka orang yang menyokong pula kepada penolong-penolong syaitan ini adalah tentera-tentera syaitan. Betul tak? Maka haji tentera syaitan, muaji tentera syaitan, tok imam ada tentera syaitan, ustaz tentera syaitan, ulama, mufti, tok qadi habis menjadi murid syaitan belaka. Kerana dengan tangan mereka lah maka pemerintah yang suka kepada kerja-kerja syaitan ini dapat berkuasa dalam negara itu. Tapi oleh kerana ramai lagi umat Melayu ni otak dia bodoh daripada lembu, dah nak mikir, walaupun terang depan mata dah. Nak orang hubung apa semua, orang nak ikat dia pergi faham juga. Bahkan lembu lebih cerdik daripada manusia. Kita mengaku beragama Islam, tapi kita masih lagi memberi sokongan kepada orang yang membenarkan dosa-dosa besar beroperasi dalam negara Islam. Ke mana kita? Orang dulu-dulu Allah Rabbi tak berlaku lagu ni. Nampak? Jadi buta-buta sungguh. Buta daripada peringatan Allah. Dah lah buta, orang ngajar tak mau mari dengar pula. Orang nak ceramah, nak tazkirah, tak mau mari rapat dekat. Tutup pintu, tutup tingkap. Bukan buruk celah pintu ada, takut dengar. Buka TV kuat, macam-macam mesin. Tambah siapa? Peringatan. Nak di dalam telinga mereka. Tak boleh jumpa lagi. Tai nak mampu keras, cari orang surat. Nah, betul tak? Dulu orang ada imam di rumah sekalian. Dah berani pula tak? Ayah tu lah. Dah apa pula? Nampak? Macam nak mampu pula. Dia kena kata gitu, biar berarti batu. Apa benda ni terang-terang menghalalkan narok, membiarkan judi, menarik balik maknanya sabotah lalu. Ada? Pilih kekek. Belanja untuk hiburan, untuk joget, untuk nyanyi ditambah berjuta-juta ringgit. Situ padahal dah kita nak mikir. Faham tak? Tiap-tiap kali belanjawan negara ditambah belanja untuk buat maksiat. Betul tak? Tetapi belanja untuk sekolah agama rakyat ditarik balik. Hak sekolah agama jangan beri belanja. Hak buat maksiat beri banyak-banyak. Sesat lagi. Sesat tu. Kita nak cover mu sesat supaya mu boleh balik ke pangkal jalan. Tu tujuan. Bukan nak cover mu semua ni dah jadi sesat, lepas tu punah ke bandamu nak jadi apa pun tak. Supaya jatuh dalam hati berasa sesat, berasa nak baiki diri. Itu saja. Pasal sama-sama mu tak cover dah mu sesat. Nampak? Ni tolong cover. Wah, ni dah buat cetong ni. Tu dia. Boleh? Tu dia. Kalau nyanyi tak je mampu itu kau. Kalau ngajar apa halu. Ni mak ni bateri lama. Nampak order telefon jangan. Baik. Terang-terang dah kalau benda agama sekat, kalau surah ramai telefon. Gua ni surah, terima ramai sangat surah ni. Telefon kalau dia tianu. Jadi ramai sangat kena telefon. Nak kena panggil. Pasal apa ramai sangat? Buat jangan ramai sangat. Buat gua ni. Dak kesesat lagi gitu. Kak joget ramai dah kata apa? Nah, ini golongan-golongan yang mereka sesat tapi mereka tak sedar mereka telah sesat. Jahil murakkab. Orang nak khabar tak mau dengar, nak ajar orang dah pula. Dia pandai pada tutup guru, pandai pada ulama-ulama.
Jangan jadi golongan ni, rugi. Puasa sama puasa belaka, tapi ganjaran yang dijanjikan oleh Allah hanya sebahagian daripada umat yang mengerjakan puasa. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ramai sungguh umatku yang berpuasa, tetapi tidak ada daripada puasa mereka itu daripada pahala, melainkan lapar dan dahaga saja. Baik. Lapar saja boleh. Dahaga saja boleh. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lepas ni kita jawab soalan. Ni ada soalan. Ke awak jawab dah? Betul hang nak tanya lagi, tulis di kertas. Atau sudah. Kita boleh basi masa. Jadi nak makan pula. Makan selalu ke minum air dulu semayang? Makan selalu. Tak apa ke mana-mana lah. Makan selalu. Makan selalu baru solat maghrib. Memang molek juga gitu. Sebab kadang-kadang kalau kita semayang dulu dah, lepas minum air dengan kemas semayang dulu, ada ke orang tak semayang, dia pergi bahan nasi dulu belakang. Dia tu dah apa hak semayang minyaknya padang dah. Habis dah ayam. Tak. Jadi kucalanan habis hak tengah semayang. Nampak? Baik sekaligus lah kita makan dia selesai dulu, dah gaduh semayang maghrib. Ni biasanya orang solat maghrib bulan Ramadan tak macam biasa. Di tanah Mekah begitu juga, dilewat sedikit. Tak ada pelik. Jangan lewat lebar tak dua harga pengat. Orang tengah buat nasi tak dah nak nambah dia bawa komak dah. Ada juga orang yang bengong gitu. Di Ramadan ni pergi jalan lah. Di Mesir, di Jordan, Syria, mana-mana dia gitu. Dia memang lewat sedikit. Bukan lewat sejam. Lewatlah 15 minit pada sokmo. Jam 3 kali nambah. Maghfirah, iaitu keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita baca dalam hadis tadi, nak dapat keampunan terdahulu oleh iman. Man qama ramadana imana. Barang siapa yang mendirikan hak-hak Ramadan, puasa Ramadan, qiyam Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan, imana, beriman kepada Allah, wahtisaba, mengharapkan ganjaran keredaan Allah, ghufira lahu, asalnya ghafarallahu lahu, dihazahkan fa'il lil ma'lum. Kalau orang ngaji ilmu nahwu, diberi keampunan kepadanya apa yang telah dilakukan di masa lalu. Tapi dua syarat. Yang pertama, beriman. Dan kalau orang kata hukum hudud tak boleh berjalan sini, tak layak, tak munasabah dengan masyarakat majmuk, beriman tak? Tak beriman, tak payah puasa, buka selalu. Betul tak? Dah puasa tak boleh apa tak? Ada pun menangguhkan hukum Allah dalam Quran, kita boleh terima. Tapi menolak hukum kufur, wal'iyazabillah. Kita tangguhkan lagi hukum hudud. InsyaAllah kita sedang dalam proses untuk menyiapkan akta-akta yang tertentu, beberapa enactment. Kita akan jalankan hudud menjelang 2011. Itu boleh terima. Boleh terima. Satu, ni tak tolak terus. Ada yang kata patutlah letak Quran ni dalam muzium saja. Mampu apa ni? Ada yang kata kalau jalankan hukum hudud, nescaya akan hilang tangan orang Islam. Maka tak ada hilang, tak maju kita. Ada yang kata tidak sesuai dengan masyarakat majmuk. Apa Tuhan bodoh? Hukum hudud ni hak siapa? Tilka hududullah. Tilka, apa yang telah diterangkan tadi pada ayat yang sebelum, hududullah. Mubah dengan mubah pun ilah, dengan membawa maksud milik. Maknanya hudud ini milik Allah Subhanahu wa taala, bukan ciptaan manusia. Maka kalau dinafikan perkara yang memang daripada Allah dengan ijma' ulama', maka orang itu jadi kafir, wa iyazabillah. Nampak? Lepas tu kena ngaji senang, belajar. Ulama' buat balik dah 3 ilmu fardu ain. Pertama, ilmu iman, ilmu tauhid, ilmu akidah. Supaya tak cakap benda-benda ngarut lagu ni. Betul. Nampak? Ni benda ni apa makna kita beriman dengan Allah, beriman dengan kitab, dengan rasul, dengan malaikat, hari kiamat, qada dan qadar, baru selamat. Ni tak tahu benda. Bila cakap boleh merasakan akidah. Lepas tu jahil. Bila jahil dekat kepada kufur. Al-jahlu aqrabu ila al-kufri.
Tak tahu benda. Dah nak dapat macam mana? Keimanan nak tahu benda dah. Punah jahannam habis. Jadi pertengahan daripada 11 sampai 20 Ramadan, mudah-mudahan kita dapat dah maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang Tuhan tidak ampun ialah dosa syirik. Yang lain Tuhan boleh ampun dan boleh juga Tuhan tak ampun. Tapi satu saja syirik Tuhan tidak akan ampun melainkan kita minta ampun. Itu maksudnya innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Nampak? Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Taala boleh mengampun dosa selain daripada syirik. Tapi liman yasha kalau Tuhan kehendak. Kalau Tuhan tak kehendak kena minta ampun juga. Maka dia antara syirik yang kalau zaman dahulunya menyembah berhala, sekarang ini menolak apa yang diperdukan oleh Allah, itu membatalkan akidah. Orang kata sembahyang 5 waktu tak wajib, jadi kafir. Orang kata puasa bulan Ramadan tak wajib, nampak? Jadi kafir. Orang yang kata fardu haji ke Mekah tak wajib, jadi kafir. Orang yang kata hukum hudud dalam Quran tak wajib, jadi kafir juga. Allah Rabbi gamanya. Allah Rabbi. Nah, hantu kata, ni bukan isu kafir mengkafir, memberi peringatan. Nampak? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wal yunzirukahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Itu tujuannya. Kenapa tidak berangkat satu kaum daripada kamu untuk tafaqquh fid din, memahamkan ilmu agama, biar pandai agama. Satu dalam masyarakat kita, Tuhan kata kena ada satu kelompok yang belajar agama. Bila pandai agama, balik beri amaran kepada orang kampung. Ini tugas. Faham lagi? Bukan tak ada kerja ni. Perintah Allah. Nampak? Waliyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim. Tu tujuan dia. Supaya ustaz-ustaz ni mereka memberi amaran kepada anak kampung mereka, kepada rakyat, kepada masyarakat, iza raja'u ilaihim, bila mereka balik kepada mereka, la'allahum yahzarun, supaya orang kampung jadi takut. Itu tujuan nak beri takut. Bukan isu kafir mengkafir nak suruh takut. Nampak? Sebab tutup guru dia hanya duk khabar benda yang membatalkan sembahyang dan yang membatalkan Islam, berat khabar. Depan sekali kitab Mustikah Hadis. Mustikah Hadis ni bukan kitab lama, kitab baru. Nampak? Lulusan jawatan Perdana Menteri. Muka depan sekali, muqaddimah. Tak masuk bab lagi. Nah, hukum menolak hudud ini jadi kafir. Depan sekali sebut. Batal akidah. Itu yang kita nak khabar, memberi peringatan. Itu tujuan dia. Nampak? Nabi ni bukanlah bawa berita gembira dengan syurga saja, basyirun, tetapi wa nazirun, juga sebagai pembawa amaran, ugutan. Kalau buat gini patak neraka. Itu baru Nabi. Maka ulama, al-ulama warasatul anbiya, bukan saja cerita hak seronok, cerita hak tak seronok. Cerita seronok basyir, cerita tak seronok nazir. Nawi peringatan. Nah, bukan nak larang orang cari makan. Ulama-ulama ni bukan nak kebun, nak suruh jangan kebun tidur surah lah, nak suruh kebun, bukan. Kalau hak makan gaji berhenti belaka lah, duduk yang mulai pula tak ada. Tak cara tak tu, hak kaya-kaya lah, hak senang-senang lah. Nak besar rumah pun sama besar dengan Bukit Hijabullah lagi, asal halal. Cuma mari beri peringatan, benda gini jangan buat. Dalam bab akidah, jaga molek-molek. Sekarang di depan mata kita orang yang menyokong kezaliman semata-mata. Benci tengok orang mengajar, tak suka kepada ceramah-ceramah agama. Nampak? Mempertikaikan ulama-ulama, mempersendakan hadis-hadis Nabi, membelakangkan hukum Al-Quran, mempermainkan perintah Allah. Nampak? Perintah Allah menutup aurat, dia buat pula dalam tu. Dalam TV, dalam apa, cakap sama-sama artis. Guanya rasa tak tutup aurat, biasa lagu mana. Tak ada hal kita kan. Kita tak menyakiti orang lain. Nikmat Allah, nah Allah Ta'ala beri kita apa benda ni, apa benda nikmat rambut kita, kita tunjukkan kepada orang, tak ada salah. Hak gitu pula tunjuk dalam TV. Nampak? Ini nak mempersendakan Islam. Jadi kafir. Tak tahu benda. Nah. Dan kalau sokong bodoh-bodoh dalam neraka dah duduk.
Kerana jahil. Tak tahu benda. Sokong-sokong saja je lah. Ingat ke? Tu. Masuk neraka. Wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu rasa hati tu betul dah. Golongan yang melakukan benda zalim. Pasti kamu akan masuk dalam api neraka. Nampak? Ha tu. Jadi kita nak keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita saja, kita nak juga rakan-rakan kita di luar sana yang memusuhi jamaah kita. Kita nak juga dia tu dapat keampunan, betul tak? Kerana dia itu adalah rakan-rakan kita. Seagama dengan kita, anak-beranak kita, pak dara kita, adik-beradik kita, tapi masih tak faham. Masih lagi buta dalam perkara batil dan hak ini. Maka kita mohon juga keampunan itu dapat kepada mereka-mereka ini. Kerana kita tak mahu seorang pun daripada anak-beranak kita masuk dalam api neraka Allah. Oh, dah tahan neraka Allah ni. Api puaja jengkreng dah kalau kita masuk. Kita ambil kereta potong sagar baru tu big bowl lah peruyuk puaja. Faham? Jadi kuah singgang. Faham? Kereta sutir jadi kuah singgang. Panasnya api neraka, api dunia. Api neraka dunia ni, api neraka akhirat Tuhan kata, 70 marrah, 70 kali lebih panas daripada api puaja. Bayar. Dan sekarang kalau Tuhan kata maknanya haramkan arak, dah masih dekat. Haramkan judi, haram riso ni kata amalan syaitan, ada. Kita perlukan kerana dapat keuntungan daripada cukai. Maknanya tak takut api neraka. Tak takut neraka tu. Orang suruh semayang tak semayang, tak takut neraka. Suruh puasa tak puasa, tak takut neraka. Nampak? Batu akhir sekali kan, wa akhiru aitqum minan nar. Akhir sekali dapat kemerdekaan daripada api neraka. Ini kemerdekaan yang sebenar. Bukan merdeka berarok dera. Oh tu bukan merdeka. Tu sakit otak. Faham? Merdeka yang sebenar, yang hakiki, al-aitqu minan nar. Merdeka daripada api neraka. Dah masuk neraka. Kerana dua jalan je lepas di akhirat nanti. Lepas pada alam barzakh, di alam mahsyar nanti dua jalan. Tak ada tiga, tak ada empat. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Satu puak terus ke dalam syurga, satu puak berjalan ke dalam neraka. Nampak? Ada atau agak? Nah, yang ada disebut dalam hadis, tak masuk surga, tak masuk neraka, ada satu golongan. Tapi sekejap sahaja. Kerana sama berat pahala dengan dosa. Nah, berdiri di situ sekejap, datang Rasulullah beri syafaat kepada dia, boleh masuk dalam syurga. Lepas tu, tak ada. Tutup pintu surga, tutup pintu neraka. Nampak? In khaira fa khairun, wa in syarra fa syarrun. Kalau buat baik, balas baik. Kalau buat jahat, balas jahat. Itu kemerdekaan yang sebenar. Ini merdeka benda sampai ke darah harap sambut 1 minit malam. Dengan harap sampai berlari-lari. Bala buku dera dengan jalur gemilang. Tangan harap, botol harap, penduduk tangan. Pina garis khabar atau hak jatang. Bih pada kura gila. Faham tak? Kamu khabar aku, mu khabarmu. Mu kaipong aku cerbar tamu. Macam-macam peseng. Nah, berinar dia berapa ribu malam merdeka. Dia dak merdeka belaka tu. Tu semua tu dak merdeka. Hamba syaitan belaka. Betul tak? Merdeka yang sebenar, sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama, iaitulah hurriyatil abdi, iaitu kemerdekaan seorang hamba tahta awamirillah, duduk di bawah segala perintah Allah. Maksudnya seorang hamba itu dia bebas melakukan segala yang diperintahkan oleh apa benda ni, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru merdeka. Nampak? Segala yang Tuhan suruh dapat ditunaikan belaka. Itu kemerdekaan. Tidak beringat pagi petang, berjoget habis salarang, habis siaran joget. Nah, menyanyi pagi petang, tara buka puasa tengah hari tu licin dah.
Amalan puasa kita 3 riyal pahala dahnya. Kita bukan Ibrahim bin Adham. Nah, bukan Junaid Al-Baghdadi, bukan Imam Ghazali kita ni. Boleh 3 riyal. Dah pukul 11 bahan cerita Sepanyol tu tengah hari. Tak ada dah serial situ, tinggal 2 riyal. Pukul 2 petang pula Filipina. Sambungan orang semalam ego kena lenyek kereta giling. Mana tinggal serial. Dah petang agak petang ni pula. Orang duduk dengar surah, dia duduk tengok TV di rumah. Agak menyanyi. Nah, tinggal 20%. 20% pula buka dengan wang Islam dia awal ni. Jengkreng tu. Ni. Benda mainan, tak tahu benda. Jadi ulama ni tujuan nak suruh tahu tu saja lah. Bukan ramai mari dengar jadi kaya ustaz dah. Bukan salam 5 riyal macam orang makan bulu. Kalau macam makan bulu hanya boleh 4 juta dah kita tahun ni. Benar-benar masjid. Kalau seorang beli 5 riyal tahun ni boleh 4 juta. Dah main-main satu sesi 1000 lebih 5 orang. Dah kan cuma nak telur kabur. Dak bayar wisen. Tu orang JKWBT ke ustaz. Dawi apa? Faham tak? Dawi kita terima. Bukan teket. Tak masalah. Tapi nak khabar free, mari dengar. Nak betul ni, kalau hak akidah rosak, we jadi kemas molek. Kalau ada pandai semayang, jadi pandai. Kalau tak tahu benda ni haram, dia ni tahu dah. Kalau tak tahu benda ni majid, sekarang tahu dah. Tu tujuan. Siap dengan kipas, dengan kapek, dengan apa, nak suruh mari surat. Tak mau mari. Kalau bagi biti tu, tengah mana? Pukul 2 pagi, wakil rakyat tidur, jatuh ngat lagi atas katil. Pukul 10 mandi dah, mau haji tak haji. Mepeh ni, kok, tunggu biar petang. Rela, petis punya pasal. Orang ngajar sebelah rumah ni surat. Depan rumah masjid. Cari. Mari lah, tak ada hari dah kita. Tolong kabur jadi molek. Lepas tu fikir sendiri ya. Hak mana golongan hak molek. Dia siapa masih dia ada kewajipan. Siapa masa puasa kewajipan menunaikan Ramadan. Maka tunaikanlah sebagaimana yang kita dengar dari orang ngajar. Siapa masa kita pergi ke Mekah, kita kena pergi ke Mekah. Maka buatlah sebagaimana yang kita belajar dalam kitab-kitab ulama. Siapa masa pilihan raya, kita undilah. Kita sokong sebagaimana yang ulama-ulama kabur dah kepada kita. Itu saja nak kabur. Allah Rabbi. Ni ada makan pula gaji. Tak mau mari juga. Berat nanam. Ada siap dengan makan. Berat ke ringan? Ringan kan? Biskut. Tak ada nasi. Nyawak kacang gitu je mak. Tengok pada telefon 4 kali sebetul. Jaga pun tak ada nasi. Jemak nyawak kacang gitu. Romoh aja lagi. Dahaga kering tekok ni. Jadi itulah 3 perkara. Mudah-mudahan dapat kepada kita 10 yang baki ini kita teruskan solat tarawih, keadaan tarawih tengah masa biasa tarawih tengah malam. Ada juga dalam perjalanan kadang-kadang jual. Orang jual dah berjual pakai lepas maghrib tu nak pergi buka kedai dah. Dan musim ni jangan beli piti banyak sikit. Pas baju raya anak nak pergi jual. Tak ada masalah Bukan wajib sembahyang tarawih. Tak ada apa dah. Sekarang balik jual sembahyang tarawih. Boleh tak sembahyang seorang? Tak ada masalah. Tapi dah kena malas, dah sembahyang. Dah apa dah sembahyang? Dah orang lepas dah tarawih, saya baru habis jual. Pukul 12 dah balik ustaz. Dah pukul 12, boleh sembahyang di rumah. Di rumah tu lah letih. Pula dah. Dah letih, dah letih. Sembahyang duduk. Sembahyang duduk pun dah urat-urat ustaz. Dah belakang letang. Belakang letang pun jadi malas agak. Belakang letang pun dah leh agak. Mu terjunlah telaga. Tak? Kalau jadi orang, apa benda ni. Bayang jual boleh belakang cacah pun dah duduk guling. Jual belang guling. Masuk pilih, belang guling. Bengong tengok. Raya lawa pada orang, terawih dak. Kalau siap lawan Islam, dayah raya. Baca orang tanya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili di Mekah ni, orang tanya. Dia seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Orang tanya dia, di negara kami tanah Melayu ada macam-macam parti. Ada parti Islam, ada parti sekular, ada parti bangsa lain, ada parti sosialis, parti rakyat. Bila masuk pilihan raya ni kami nak mengundi hak mana? Maka jawab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, pengarang kitab Penawar Bagi Hati tu.
Nampak? Dia yang karang kitab Nawar Bagi Hati. Dia jawab tidak ada pilihan melainkan memberi sokongan undi kepada parti Islam. Wajib sama ada siapa jua pun, raja ataupun rakyat biasa. Wajib beri undi kepada orang Islam. Mu tabligh ke, mu orang UMNO ke, mu hadari ke, tak ada pilihan. Dalam 4-5 tahun ni duduk saja bolehlah mu UMNO. Tapi bila pilihan raya, mu wajib juga beri sokongan pada parti Islam. Itulah yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama. Jadi kita harap kita dapat 3. Yang pertama, rahmat daripada Allah. Yang keduanya, apa benda ni? Keampunan daripada Allah. Dan yang sangat-sangat kita harap di akhirat nanti, aitqun minan nar, kita bebas daripada api neraka. Orang yang terlepas daripada api neraka, inilah orang yang mendapat kemenangan yang paling besar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang terlepas daripada neraka Allah, dimasukkan ke dalam syurga, maka mereka inilah orang yang mendapat kejayaan yang sebenar. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu kita jawab soalan. Satu soalan je ada dah. Hari ni buka pukul apa? 7? 1 minit. Tak pernah nak spek ni. Tak. Benda ni soal tau ni. Jadi kita makan luar belaka tak? Makan luar belaka? Kita pergi makan luar. Jangan tenang apa semua dulu. Jangan gaduh komak lah. Pasal banyak berlaku kita buka tengah makan ni komak dah. Jadi susah orang berkembur kali nasi dalam mulut. Dah, dia gitu. Jangan gaduh. Dah. Seorang ustaz mengatakan Islam yang kerajaan bawa, iaitu Islam hadari ini baik. Jadi boleh tak kita semayang dia menjadi imam kita? Seorang ustaz kata Islam hadari ini molek. Jadi kalau dia jadi imam, kita boleh semayang tak belakang dia? Dia tanya lagu tu, ni soalan berbau politik. Tak apalah kita jawab. Kita jawab ikut hukum, bukan ikut politik. Soalan tu berbau politik. Kita jawab ni ikut hukum. Tugas kita. Baik. Dia kata ustaz ni kata Islam hadari ni molek. Jadi masalah ni kita kena tanya lagi ustaz tu. Pasal tak jelas. Islam hadari tu molek tu kat mana molek? Sebab dia ada benda molek, benda yang tak molek. Benda molek iaitu 8 prinsip tu. Memang molek benda tu. Prinsip yang pertama, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Dah molek dah, memang molek lah. Apa maksud ustaz ni? Kalau dia kata prinsip tu molek, tapi pelaksanaan tak molek, tak betul ustaz ni. Islam hadari yang digariskan, ditulis di papan-papan tu boleh, tapi pelaksanaan oleh kerajaan tak betul. Kerana nombor 1 tak betul dah. Dia kata iman dan takwa kepada Allah. Iman gua ni kalau membenarkan judi, takwa gua ni kalau membenarkan arak. Tak, situ tak betul dah. Maka tulis tu molek. Tulis tu prinsip Islam hadari. Pelaksanaan adalah sebalik daripada itu. Jadi kalau ustaz ni takut dia halah saja, dia kata prinsip ni molek. Tanya baliklah. Tapi kalau ustaz ni kata apa yang dilaksanakan oleh pemerintah sekarang, inilah Islam yang betul, maka memang salah. Memang jelas ustaz ini telah salah. Ia telah membetulkan benda yang batil. Nampak? Kita ketepikanlah masalah hudud. Tak apalah, dia tolak hudud. Baiklah, tak apa tu. Kita ambil masalah sosial tu. Nampak? Kalau budak yang pakai serban sunnah Nabi, siapa nak buang sekolah, yang pakai skirt dibenarkan pergi sekolah, situ sesat dah. Kalau orang beriman, dia kait sayang tak ke serban? Serban ni pakaian para Nabi. Ni siapa bersungguh-sungguh akak lawyer apa semua dengan pendakwa nak suruh pecat dari sekolah, pergi pakai serban. Di mana keimananmu? Manamu sesat? Mak rempik hak jahat ke tu. Tak kecil kau pakai serban. Faham tak? Kerana mereka tidak rosak akidah ni. Mak rempik dia anyuk gitu eh. Dia sedap jalan tayasa. Tayar 2 buah dah. Faham tak? Tapi tengok orang pakai serban tu gugui tak menganjing. Ni jahat ni. Ini nifak. Maka zahir di luar munafiqun.
benci kepada perkara-perkara yang berkait dengan Islam. Nampak? Yang berlaku sekarang, dibenarkan orang menyanyi, diharamkan Tok Guru masuk dalam TV. Menyanyi boleh, Michael Jackson boleh, Tok Guru ni Azim, no way. Faham? Jennifer Lopez hak telanjang separuh, tutup sikit pakaian dia, boleh masuk dalam TV, tak ting macam anak beruk jatuh lapar yang budu, boleh masuk. Nah, Datuk Ishak Baharum bekas mufti Selangor tak boleh masuk, sesat lagi, sesat tu. Nampak? Situ padang dah kita memikir. Kalau kita buat buta juga, bangkit akhirat jadi buta. Nampak? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, dia akan disempitkan di dalam kubur lagi. Golongan yang tak mau dengar pesanan-pesanan ulama sekarang ni, dia akan kena kepit dalam kubur. Buka kitab tafsir. Nampak? Fa inna lahu dhanka maksudnya dia akan dapat kesehidupan yang sempit di alam barzakh. Dia kena kepit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sifat bagi ma'isyah. Dia akan kena kepit kayak gitu. Nampak? Gitu. Jadi sebab itulah kita khabar dengan jelas apa yang dijalankan oleh pemerintah sekarang salah daripada sisi agama, dari sisi fiqahnya, syariatnya, ataupun apa benda ni akidahnya memang salah banyak. Ada yang betul tapi kita nak salah, itu benda yang salah. Benda yang betul dah kita tidak pertikai, kita pertikaikan barang yang salah. Maka kita pesan kepada adik kakak balik kepada Islam. Kita duduk memberi sokongan terus pada ulama-ulama. Mudah-mudahan kehadiran kita petang ini diberkati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakin wa la mahruma. Allahumma taqabbal minna du'aana wa siyamana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر. في ذلك ركسه خلق القرآن المبين لم يبال بالرزايا خلق ودع عنك الرقاد إنه الإسلام على في سبيل الله قصرنا وأعلنا الجهاد. ودع عنك الرقاد إنه الإسلام على في سبيل الله قصرنا وأعلنا الجهاد. ودع عنك الرقاد إنه الإسلام على في سبيل الله قصرنا وأعلنا الجهاد. يا ليالي الظالمين يا هوان العابدين قد أتى الوعد المبين. يا ليالي الظالمين يا هوان العابدين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قد سرنا وأعلنا الجهاد ثم دعا شر خلقنا في سبيل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سرنا وأعلنا الجهاد هب جمع المؤمنين للشباب الصالحين في ليالي الكرم ساموا خلف قرآن مبين. هب جمع المؤمنين للشباب الصالحين في ليالي الكرم ساموا خلف قرآن مبين. لم يبالوا بالرزايا خلف يابسين
ثم دعا الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد ثم دعا الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد ثم دعا الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد يا ليالي الظالمين يا هوان العابثين يا ضياعا في السنين قد أتى الوعد المبين يا ليالي الظالمين يا هوان العابثين يا ضياعا في السنين قد أتى الوعد المبين قد أتيناكم برشاش وقرآن مبين ثم دعا الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد ثم دعا الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد ثم دعا الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد ثم دعا الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد ثم دعا الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد ثم دعا الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل ربا واحدا قهارا واقصد بها الفتكان ذا الصلبان من قد حارب القرآن ليل نهارا اركب على فلك الهداية قائدا فأصبحت الهوى بحارا أشهر حسامك عند بركان الوغى